Mereka tidak berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka boleh tetap melakukan segala yang diperintahkan. Dalam membincangkan pembinaan sebuah negara, keluarga merupakan asas pada pembentukan masyarakat yang berilmu dan bersahabat. Oleh itu, unit asas inilah yang menjamin kesinambungan dalam melahirkan generasi berkualiti. Terus dia membina negara yang sejahtera. Sejak dikeluarkan itu pada sebuah bangsa yang tersusun bersama batu-batu yang lain untuk menjadi sebuah bangunan yang besar, teguh dan besar berdiri. Perumpamaan ini sekali dan makhluk sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari yang bermaksud seorang mukmin itu, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang bahagian-bahagian menguatkan antara satu sama lain. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan November ini kita akan menyambut sambutan bulan keluarga kebangsaan yang bertemakan keluarga harmoni negara madani yang mengutamakan penerapan gaya kasih madani dan perpaduan negara. Ia membawa nilai kasih sayang dan harmoni supaya dapat membentuk masyarakat ke arah matlamat pembinaan negara madani. Sambutan bulan kebangsaan, sambutan bulan keluarga kebangsaan ini merupakan acara tahunan dan telah dilaksanakan sejak tahun 1990. Kerajaan mengisytiharkan sejak 11 November sebagai hari keluarga kebangsaan Sofia. Pada 25 Jun 2012, kerajaan telah mengisytiharkan bulan November sebagai bulan keluarga kebangsaan. Sambutan ini antara lain bertujuan menggulai peranan dan komitmen semua pihak terhadap usaha dan perpaduan negara menyeluruh nilai-nilai murni sekali dengan jajaran nilai kelas Malaysia Madani. Justru pada tahun ini, sambutan November bulan keluarga kebangsaan akan memfokuskan kepada 5 kelas keluarga bahagia, iaitu kasih yang berarti kasih sayang, akhlak, sihat dan selamat, berilmu dan harmoni. Kasih sayang yang dituntut oleh Islam berpaksikan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman, serta dibuktikan melalui amal soleh. Hal ini bermaksud kasih sayang kepada makhluk selalu bersandar dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk tuntutan nafsu. Sifat kasih sayang merupakan fitrah keberjani oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fitrah semula dari dan Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam naluri insan. Naluri kasih sayang ini terjemahkan dalam hubungan kekeluargaan di antara suami isteri, anak-anak, adik-beradik dan saudara-mara yang saling berkasih sayang. Mana dalam hubungan kemasyarakatan, kasih sayang kemanusiaan dan sahabat handai pastinya menyebabkan saling hormati dan membantu antara satu sama lain. Pembentukan akhlak yang baik seperti hormat menghormati, tolong-menolong, jujur, amanah, tanggungjawab adil haruslah menjadi amalan dalam keluarga. Ibu bapa yang bertanggungjawab perlu memberi bimbingan kepada anak-anak seperti mendidik anak-anak akan menghormati ahli keluarga yang lebih tua. Sentiasa bersikap jujur sama ahli keluarga, serta tolong-menolong dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah dalam institusi keluarga. Sesungguhnya Islam menurut umatnya untuk sentiasa berbuat baik pada ahli keluarga. Sejadilah Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan dan berbeda dan membentuk budi pekerti yang mulia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ini bermaksud demi sesungguhnya telah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik di akhirat. Serta pula menyebut dan melihat Allah banyak-banyak, yakni dalam masa suksa dan senang. Sedang jemaah kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihat dan selamat sesuatu yang dituntut dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hayatnya sentiasa menunjukkan dari nasihat hakikat ini membuktikan bahawa urusan dan kesihatan antara inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi kekeluargaan. Islam telah menggariskan hak-hak yang wajib dipatuhi oleh suami selaku ketua keluarga. Seorang mukmin tidak hanya bergantung pada ibadahnya semata-mata seperti berzikir, bersedekah dan sebagainya. Namun seseorang mukmin itu juga harus sentiasa berhati-hati terhadap perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan mengancam keselamatan dirinya dan ahli keluarga. Kita perlu berusaha sebaik mungkin untuk memastikan diri sendiri dan ahli keluarga melakukan amal kebaikan dan menjauhi sebarang perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Ilmu pengetahuan yang mendalam juga menjadi jaminan utama bagi perpaduan bangsa yang dihormati. Kerana melaluinya, manusia akan mendapat kemuliaan, kehormatan, ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan ganjaran di akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Itu juga dalam keluarga, ilmu mesti dijadikan asas dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Dalam institusi keluarga, ibu bapa patut menjadi penggerak kepada tradisi ilmu dan amal. Ibu bapa patut menjadi teladan kepada anak-anak tentang kepentingan ilmu dan beramal dengan apa yang dipelajari. Justru orang Islam yang berilmu haruslah bertindak sesuai dengan ilmunya dalam usaha meraih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ahli keluarga bertanggungjawab untuk saling mewujudkan mahabbah dan mawaddah dalam keluarga. Inilah yang dapat menjamin keharmonian. Sikap bertoleransi, bertolak ansur dan saling berkomunikasi menjadi asas dalam hubungan di antara ahli keluarga. Justru setiap ahli keluarga yang mendapatkan keluarga harmoni perlu memahami dan memiliki tanggungjawab dan peranan masing-masing. Komunikasi dan interaksi yang harmoni di antara generasi dan komuniti dapat meningkatkan kesejahteraan, mempunyai objektif yang jelas untuk dicapai sama ada secara individu atau bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap satu sama lain. Keharmonian sebuah keluarga itu akan dicapai apabila semua ahli keluarga bersama-sama berusaha mewujudkan persekitaran keluarga yang harmoni. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada sambutan November bulan keluarga bangsaan pada tahun ini, mimbar menyeru sidang jemaah sekalian untuk bersama-sama mengamalkan nilai kasih madani dalam kehidupan kita dengan berlandaskan syariat Islam. Konsep negara madani memfokuskan untuk melahirkan dan mengukuhkan nilai individu dan masyarakat bagi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu juga dalam institusi kekeluargaan, bagaimana pentingnya nilai insan itu seharusnya bermula dari rumah. Begitulah dua pentingnya kesejahteraan berwujud dalam setiap jenis keluarga. Semoga dengan itu keharmonian keluarga yang terus terjalin dan institusi keluarga terus diperkukuh untuk mengatasi kesabaran khususnya dalam perpaduan masyarakat
dan pembangunan negara. Kesimpulannya dapat diambil dari kesempatan hari ini. Yang pertama, keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang berilmu dan bersamaan, yang menjamin kesinambungan dalam melahirkan generasi berkualiti bagi membina negara yang sejahtera. Yang kedua, hayati dan amalkan 5 transformasi bahagia dalam elemen kasih, iaitu kasih sayang, akhlak, sihat dan selamat, berilmu dan harmoni. Dan ketiga, jalankan peranan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab, sama ada ketua keluarga, anak dan saudara mara, dapat membina keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah, mengakhiri khutbah. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih dan sayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،
اللهم أيد بدعوة التوفيق والهداية والصحة والسلامة. Maliknya Tuhan yang maha mulia sering menjadi pertuan agung. Fasulkan Allah ayat ismina al-Mustafa bil-Nafsah. Ibn Marham Mustafa hadilah musya'al musta'in billah. وكذلك Tuhan yang maha mulia sering menjadi pertuan agung. Tunggu hanya azizah amina menulis kehadiran al-Mahrum المتوكل على الله متكئا على الحال. اللهم اجعل بلدنا بالزيادة مطمئنة سخاء رخاء دار عدل وإيمان وحسن وأمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خاذل المسلمين وأعطي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في ظهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وصلب عليهم كاللوم الكلاب يا القهار يا جبار يا مستقيم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا منزل السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء ومن سيء الأسقام يا الله. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah, mendirikan salat jemaah di masjid yang surau supaya zakat dan wakaf tunai, melalui pusat zakat bagi agama Islam yang sesuai. Pergunakanlah wang-wang dalam menunaikan zakat pada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu. Hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amal yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami dalam daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, percakapan dengan membawa kepada agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, punyakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan. Fitnah musibah pada keadaan dan wabak penyakit berbahaya. Allahumma ja'alna fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahullaha al-'azim wa yadhkurukum واشكروا على نعمه يزدكم واسلكم بفضله يوفقكم ولذكر الله اكبر والله